Tetapi pasal dah melampau zalimnya. Aku masuk UMNO baru 2 hari. Dia gunakan mahkamah, gunakan polis, kenakan aku ordinan darurat. Dan aku amat sedih. Perdana Menteri daripada UMNO, aku dituduh di mahkamah. Kamu didakwa telah merayu bagi pihak keluarga ACP Syariman supaya keluarga ACP Syariman diberikan pampasan sama seperti orang yang mati akibat vaksin, walaupun ACP Syariman didapati meninggal dunia kerana diserang penyakit jantung. Merayu pun aku kena dakwa, boleh kena penjara 3 tahun, boleh kena RM100,000 denda. Kau cuba bayangkan macam mana aku nak boleh terima pemimpin zalim macam ni. Bukan zalim lagi, tak berakal. Semenjak bila merayu bagi pihak keluarga mangsa ni satu kesalahan? Kalau kau tak nak pertimbangkan rayuan aku, tak payah pertimbangkan. Aku bukan merayu kat Ismail Sabri masa tu. Aku merayu dekat Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri masa tu. Kenapa dia pula, lepas dia jadi Perdana Menteri, dia jadi pak turut kepada Muhyiddin lagi? Perlu tak? Kenapa dia nak kisah apa aku cakap pasal Muhyiddin? Tak perlu. Kalau dunia tahu aku kena dakwa kerana aku merayu bagi pihak keluarga mangsa. Aku ni bukan jenis suka merayu tau. Tapi hari tu aku merayu supaya kaki tangan awam kita ni terbela nasib dia. Itu pun dia dakwa aku kat mahkamah. Dan aku bukan tak beritahu dengan dia, aku beritahu dengan dia. Dia kata insya-Allah betul. 2 hari lepas tu aku kena. Macam mana? Kita bukan tak kenal, kita kenal. Kita bukan tak ada WhatsApp satu sama lain. Tapi kena ingat, dia datang daripada UMNO. UMNO dah putuskan kita nak pilihan raya segera. UMNO dah putuskan kita nak pemilihan selepas pilihan raya untuk elakkan perpecahan. Yang beria sangat nak pemilihan ni sebab apa? Nak tengok UMNO berpecah supaya UMNO tidak mendapat keputusan cemerlang. Dan akhirnya UMNO terpaksa bekerjasama dengan Bersatu dan PAS untuk bentuk kerajaan. Dan siapa yang PAS dan Bersatu namakan sebagai Perdana Menteri, dialah yang akan jadi Perdana Menteri, timbalan menteri-menteri. Adakah itu yang nak dilihat oleh Ismail Sabri? Adakah kita ni terlalu bodoh tak boleh memikirkan benda ni? Adakah Raja Petra tak tahu bahawa keadaan dah menjadi semakin parah? Kalau Ismail Sabri ikut kehendak parti, kita tak payah tegur dia pun. Dia tahu apa benda yang dia patut nak buat. Kenapa kita nak tegur dia? Betul tak? Masalahnya, depan Perhimpunan Agung UMNO, dia cakap lain. Pergi Jepun, dia cakap lain. Balik jumpa dengan Konvensyen Barisan Nasional sempena 48 tahun BN, dia cakap lain. Dia balik semula kata takkan tangguh walau sesaat. Tapi orang keliling ni semua cakap tak ready. Lepas tu dia kata nak bentang atau lompat parti. Lepas tu dia kata nak bentang dulu belanjawan. Habis bila nak tunggu keadaan semakin parah. Selepas bulan 10, ekonomi makin parah, rakyat letak kesalahan pada bahu kerajaan. Last kali kerajaan itu siapa? Kerajaan itu Perdana Menterinya daripada BN. Maka prestasi BN akan terkesan. Adakah itu yang dia nak lihat? Kalau kau nak buat macam tu untuk parti aku ni, takkan aku nak jadi bodoh nak duduk diam?
Kau nak lock up aku ke? Kau nak buat apa? Kau nak ikut arahan ni pandangan Syaziman. Kau ingat aku tak tahu apa benda berlaku dalam mesyuarat meeting dia? Kau ingat aku tak tahu bekas CEO Selcom tu? Bekas CEO apa ni Media Prima semua, apa ni Rumah Prima tu apa nama? Mutalib, Syazali semua sekali tu dengan dia. Kita tahu. Pakailah idea Mutalib dengan Syazali. Itu orang ada otak sikit. Pakai Syaziman. Betul dia dulu orang bosku. Tapi sekarang dia lagi teruk. Bagi idea. Suruh kita orang, aku ini Syam semua kena tangkap. Betul? Apatah lagi kalau dia pakai idea Arman Azhar. Lagi buruk. Patutnya bila kita bagi pandangan, ambil kira pandangan tu dalam membuat keputusan. Kalau ROS tak luluskan ni, orang akan kata dia sebagai Perdana Menteri, pegawai ROS pun dia tak boleh urus. Walaupun dia mengarahkan supaya tak lulus. Betul tak? Kalau dia arahkan, takkanlah Perdana Menteri arahkan tak lulus kan? Orang akan kata tak guna dia ni jadi Perdana Menteri. Takkan kita nak bagi dia jawatan Presiden UMNO? Parti pun dia tak boleh jaga. Kepentingan parti, perwakilan dah putuskan pindah perlembagaan. Itu pun tak boleh lulus. Kau suruh buat EGM, kita dah buat EGM, tapi tak lulus juga. Kau rasa dia boleh menang pemilihan UMNO? Silakan. Satu bodohnya, dia orang ni tak fikir panjang. Dia ada terfikir tak? Kalau kau paksa benda ni berlaku, apa akan berlaku? Dua benda. Kalau dia segerakan pemilihan UMNO, dan kita pun tahu dia tengah expedite kes Dato' Najib. Dato' Najib masuk penjara. Bila Dato' Najib masuk penjara, yang tinggal kat luar Dato' Zahid, Tok Mak Hassan. Semua orang Dato' Najib akan support Dato' Zahid, Tok Mak Hassan. Kau rasa dia boleh menang? Kau rasa dia boleh menang? Belum tentu. Tapi ROS buat je keputusan tak lulus. Katakanlah Dato' Zahid terus buat pemilihan, cepatkan pemilihan. Tiba-tiba bosku boleh bertanding. Kau paksa dia orang ni. Kalau tiba-tiba dia orang buat idea gila, tak apalah. Dato' Zahid sanggup berkorban. Boleh letak Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, calon poster boy. Kenapa dia tak boleh letak Dato' Najib pula menjadi calon presiden? Kalau dia letak Dato' Najib, you pergi calon presiden, I langkah ke belakang, I pergi timbalan. Tok Mat langkah ke belakang, pergi naik. Kau rasa kalau gandingan Dato' Najib, Dato' Zahid, Tok Mat lawan dengan Ismail Sabri, Anwar Musa, Mazhar Khalid, Syahidan Kasim, dia boleh menang? 100% lah. Bungkus. 100% bungkus. Jadi bila berhadapan dengan musuh, pakai otak. Pakai otak. Jangan sampai musuh bersatu lawan kau seorang, terduduk kau nanti. Baik-baik pilihan raya kau ada kursi bera tu, Dato' Zahid boleh bagi dia kursi bera. Kalau dia lawan presiden, lepas tu dia kalah, bera kita akan letak orang lain. Kau rasa nak bagi pada dia jadi Perdana Menteri, jadi ahli parlimen? Dia akan bertanding atas tiket lain. Boleh menang lawan Barisan Nasional Liberal? Belum tentu. Jadi jangan kerana mendengar bisikan-bisikan syaitan ni, yang belum pernah rasa jadi pegawai kepada Perdana Menteri, belum pernah rasa nikmat, tolong kenalkan orang pun dapat, buat keluar surat pun dapat, naik jet gitu. belum pernah rasa naik jet pun dapat naik jet.
Biasa surat tak dapat pun dapat surat. Minit biasa tak dapat pun dapat minit. Kalau kau dengar bisikan-bisikan daripada manusia-manusia macam ni, kau tak fikir tentang masa depan parti. Kau nak lihat parti berpecah, yang akhirnya parti tidak boleh membentuk kuasa secara bersendirian, dan akhirnya we are going to go back to square one macam sebelum pilihan raya ke-15. Kerajaan campuran, kerajaan yang tidak diyakini oleh pelabur-pelabur. Rakyat akan sengsara untuk tempoh 5 tahun lagi. Peluang peniaga-peniaga yang hancur lebur perniagaan dia zaman Pakatan Harapan, hancur lebur zaman dia, semua bisnes melingkup ketika zaman lockdown oleh Muhyiddin, kecuali essential services yang menguntungkan. Essential services banyak yang tak menguntungkan zaman PKP tu. Kau rasa dia orang ni semua apa nasib dia orang? Ada kau fikir? B40 hari ni dah tak tahu nak cakap apa dah, dan nak masuk ke tahap miskin tegar. Bukan B40 lagi dah. Yang dulu top 20, kalau jatuh M40 dah okey lagi. Ada yang dah jadi B40, hutang melambat. Dia ada fikir tak? Kalau kita tak boleh dapat sebuah kerajaan yang kuat, sedar tak dia bahawa peluang untuk pulihkan ekonomi ni akan makan masa berpuluh tahun, bukan belas lagi. Bila rakyat sengsara nanti, dia mungkin tak lama hidup. Tapi orang akan kenang apa yang dia buat tu, kerana macam menari orang kenang bagaimana Muhyiddin sanggup lockdown satu negara semata-mata kerana takut undi tak percaya. Kau rasa lepas ni kalau Daffy jalan, orang tak cemur dia? Kau rasa lepas ni anak-anak dia yang lain jalan, orang tak mengata? Benda ni akan beri kesan pada keluarga. Fikir benda ni, masak-masak. Apa beza? Hilang beberapa bulan lagi, ikut kehendak parti, ada kemungkinan dia boleh jadi Perdana Menteri balik. Daripada insist nak lagi setidak paling maksimum pun setahun je dia dapat. Dia drag sampai habis bulan 7 2023. Tapi kerana setahun ini rakyat hidup dalam keadaan susah, bukan kerana dia pun, mungkin kerana dia tak boleh dapat bawa masuk pelabur dan sebagainya, tak boleh yakinkan pelabur untuk kembali ke Malaysia, mungkin keadaan akan menjadi lebih parah. Tapi disebabkan external matters, perang di Ukraine dengan Rusia, masalah bekalan makanan yang semakin parah. Menjelang Julai tahun depan kita akan berhadapan dengan stagflation, stagnant inflation. Apa akan jadi pada negara? Apa akan jadi pada parti? Jadi fikirlah sebelum mengambil sebarang keputusan yang menyebabkan perpecahan berlaku. Jangan anggap apa yang saya cakap ni sebagai menyerah. Saya sebenarnya apa yang saya cakap ni suruh dia berfikir je.